Alright, so untuk kelas hari ni kita akan sambung discussion kita untuk dua lagi tools dalam recombinant DNA. Okay, di mana ada lagi dua iaitu host cell dan juga modifying enzyme dan apa contoh dia. Di mana video yang you all tengok sebentar tadi, Madam ada juga attach dalam Telegram. Dia merupakan macam mana kelima-lima tools itu digunakan dalam step engine cloning. Di mana tadi kalau tengoklah dalam video tu, apa kata kunci nak ingat turutan proses tu? Siapa dengar tadi? Dapat ke tak dapat tadi? Apa kata kunci? What is the keyword to remember the step engine cloning? Okay, very good. iChitas. Okay, cumanya nanti Madam akan emphasize di mana ta tu, iChi tu, TA tu sebenarnya kalau dalam nota kita dia di-consider sebagai satu step. It is not 6-step process, it is 5-step process. Tapi selepas transformation dia memang follow up by amplification tu. Okay, iChitas dah tahu. So apa itu iChitas? Itu yang kita nak tengok dalam kelas hari ni. Okay, let us start. Madam are going to present my screen. Okay, boleh nampak dah screen Madam? Boleh, Madam. Alright, very good. Okay, so in last class, kita dah discuss 3 tools yang diperlukan dalam recombinant DNA technology, di mana dia adalah target DNA, gene of ataupun gene of interest, di mana dari mana kita dapat DNA yang ada ciri yang kita nak tu. Okay, yang kedua hari tu kita bincang tentang satu jenis enzim dan nama dia memang restriction enzyme. Di mana kerja restriction enzyme ini, kalau you ingat Madam lukis hari tu, kita nak potong dua benda. Kita nak potong DNA, kita nak potong juga plasmid. Di mana plasmid ini merupakan pembawa. Yang dalam video tadi pun ditunjuk macam mana plasmid ini dia ambil dulu gene of interest dan lepas tu dia akan dimasukkan semula ke dalam host cell. Okay, so untuk pastikan dia boleh ambil fragment of DNA, struktur plasmid yang bulat ini dan DNA yang panjang-panjang ni perlu dipotong menggunakan restriction enzyme. Dan restriction enzyme bijak. Okay, sebab dia tak potong the entire DNA, dia hanya akan potong pada kawasan yang kita panggil sebagai restriction site. Yang Madam sebut sifatnya palindromic. Okay, palindromic. Dan selepas fragment ini terhasil, nanti kita akan belajarlah ICHI kan. Tadi insert isolate, cleavage, insertion. Macam mana fragment itu akan dimasukkan pula dalam cloning vector yang kita dah potong. Okay, so cloning vector yang kita akan belajar dalam syllabus kita hanyalah plasmid. Di mana Madam dah cerita hari tu ada 3 struktur penting pada plasmid ini. Yang pertama, dia ada kawasan yang kita panggil sebagai LAC-Z gene. Okay, di mana akan gene ini berguna untuk hasilkan enzim beta-galactosidase untuk hydrolyze makanan kepada bakteria. Dia ada juga ORI iaitu origin of replication. Di mana apa itu ORI? ORI ini adalah tempat di mana dia akan start point of DNA replication. Okay, sebab kalau dia nak tambah bilangan, okay, kalau yang tadi kita kata dia nak amplify bilangan bakteria ni, proses DNA replication ni kena berlaku dulu, tambah bilangan. Okay, barulah bakteria ini akan undergo asexual reproduction untuk hasilkan body yang banyak juga. Itu yang boleh jadi koloni biru dan putih tadi dekat atas agar plate tu. Okay, dan yang ketiga dia ada juga ampicillin resistant gene ataupun simbolnya adalah AMP dengan R yang macam kuasa ni kat atas. Okay, R yang superscript. Okay, di mana kepentingan adanya gene ini kepada plasmid sekiranya bakteria ini
orang kata di grow dekat atas medium yang ada ampicillin antibiotik, dia takkan boleh hidup. Tapi bila dia ada AMPR ini, it will survive. Okay, ini apa yang kita dah belajar Jumaat lepas. Okay, ada dua lagi yang kita perlu tahu, yang mana apabila plasmid ini telah ambil gene of interest ataupun fragment of DNA yang ada gene of interest tadi, kita tak boleh biarkan dia dalam tabung uji sahaja. Kita kena kembalikan dia semula ke dalam bakteria, di mana bakteria ini dipanggil sebagai host cell, di mana dia punya peranan adalah sebagai host cell. Okey, apa yang host cell perlu buat? Okay, di mana dia adalah organism that receive the recombinant DNA. Apa itu recombinant DNA? Inilah ni. Recombinant DNA adalah plasmid dah bercampur dengan gene of interest. Bila dia dah bergabung, dia akan dipanggil recombinant DNA ataupun ada setengah buku dia sebut sebagai nama pendek dia rDNA. So kalau you jumpa rDNA ini membawa maksud recombinant DNA. Maksudnya DNA itu bukan pure macam original, dekat dia punya DNA dah ada gene of interest lain yang ditambah melalui proses-proses yang kita akan belajar nanti. Okay, dan this plasmid ataupun rDNA ni yang dah ada gene of interest perlu dimasukkan semula ke dalam bakteria. Dan bakteria ini peranan dia adalah sebagai host cell. Okay, so dalam silibus kita ada dua contoh host cell. Yang pertama E. coli. E. coli ni bakteria lah nak. Okay, ataupun boleh juga jadi yeast. Yeast bukan bakteria ya. Yeast ini adalah adik-beradik fungi, kulat. Okay, yeast yang you letak dekat dalam donat tu, sebenarnya kalau kita tengok under mikroskop, dia tu sebenarnya jenis dia ialah fungi. Jangan kata, madam, macam mana saya makan fungi kalau makan donat? Jangan risau sebab banyak je fungi lain yang you makan. Contohnya, cendawan. Cendawan tu pun adik-beradik fungi. Di mana cara dia grow adalah melalui spora. Bukan biji benih macam pokok-pokok yang di bawah angiosperm. Okay, so host cell ni peranan dia akan ambil lah recombinant DNA ini. Bila recombinant ini berada dalam badan host cell, apa host cell akan buat? Dia akan amplify lah dia DNA. Macam mana dia nak amplify? Bila dah masuk dalam badan, dalam ni adalah enzim-enzim helicase. Apa lagi hari tu you belajar? DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, DNA ligase. Jadi daripada satu plasmid ni, dia boleh amplify DNA ni jadi 2, 3, 4. And then from there, dia akan jadikan pula banyak-banyak koloni. Bagi-bagilah melalui proses asexual reproduction dia. Sebab kita kena ingat bakteria ni sifat dia uniselular. Dia bukan macam kita multiselular. So bila dah ada banyak-banyak, okay, then dia buat binary fission, separate. So inilah proses amplification yang nanti kita akan tengok selepas berlakunya transformation. Transform ialah masukkan rDNA dalam host cell, and then apa jadi host cell akan amplify. Amplify dulu, berlaku dulu DNA replication ni banyak kali, ada banyak plasmid yang dah ada gene of interest, and then barulah dia akan buat binary fission. Supaya bilangan dia akan bertambah. Okay. So seterusnya, itu je yang kita kena tahu tentang host cell, dan yang terakhir tools kita adalah modifying enzyme. So what is modifying enzyme? Okay, modifying enzyme, function dia ialah untuk join the DNA fragment permanently between gene of interest dengan plasmid vector dengan cara forming recombinant DNA. Apa yang dia buat? Bila adanya modifying enzyme ini, contoh modifying enzyme adalah DNA ligase. Sama je kerja dia macam dalam DNA replication yang kita kata dia sambung Okazaki fragment kan? Macam mana cara dia sambung? By formation of phosphodiester bond.
Dekat mana? Kawasan sugar phosphate backbone. Okay, so apa yang kita maksudkan dengan ini? Okay, kita tahu asalnya plasmid bulat. Tak bulat pun plasmid, madam. Okay, plasmid bulat. DNA panjang-panjang yang ada sos DNA. Okay, apa yang berlaku? Okay, plasmid ini akan dipotong kat satu tempat. Kat sini mungkin dipotong dekat beberapa tempat. Kenapa beberapa tempat? Sebab dipotong oleh restriction enzyme. Contohnya ikut arwan tu lah. Okay. Dan apa jadi kepada plasmid ini bila dipotong? Plasmid ini akan menjadi open plasmid. Dan this one akan jadi banyak-banyak fragment. Okay, next apa yang berlaku? Fragment ini akan inserted dalam kawasan open plasmid ini dan dekat sinilah peranan modifying enzyme. So contohnya, madam lukis. Satu ni, fragment ni kita buat warna lain lah. Okay, let's say ini fragmentnya. So, apa modifying enzyme buat? Datangnya DNA ligase, dia bind kat sini dan dia cantumkan dengan menggunakan phosphodiester bond dekat kawasan sugar phosphate backbone. Sebab apa? Plasmid dan this one, ini semua adalah DNA. Di mana DNA yang dulu you tahu dia ada sugar, dia ada phosphate. Sugar, phosphate. So dia sambung ni lah bahagian sini. Dekat bahagian nukleotid ni dia tak kacau. Kat sinilah peranan DNA ligase. Okay. So habis dah lah kita belajar 5 tools dalam gene cloning. Okay. So kejap. Okay, so to summarize that part supaya tak tertinggal dalam pengetahuan you. Apa 5 tools dalam gene cloning? Okay. Apa tools dalam gene cloning? Oh, senyap dah anak-anak madam. Hello. Madam, dia orang tak ada internet, madam. Share 5 orang, madam. Ni satu laptop share 5 orang. Oh, tak apa. Boleh jawab sambil share 5 orang tu. Tak ada hal. Yang penting belajar anak-anak. Yang penting belajar. Okey, apa dia? Anak-anak yang boleh buka mic tu. Mari kita bantu kawan-kawan supaya bila dia tengok video ni taklah krik-krik. Okey, yang pertama. Gene of interest. Very good. Gene of interest. Kena hafal ni. Gene of interest. Very good. Yang kedua. Restriction enzyme. Very good. Restriction enzyme. Yang ketiga. DNA cloning factor. Okey, kita kena tulis sebagai cloning vector. Okey, tapi contoh dia adalah plasmid. So, bila dia minta tool, it is incorrect sekiranya you tulis plasmid. Plasmid ni contoh, sama dengan restriction enzyme. Contoh restriction enzyme adalah EcoR1. So, this is example. Tapi kalau dia minta tools, 5 ni yang nama besar ni. Yang madam bulat ni. Okay. Yang keempat adalah, kita baru belajar tadi. Kita tulis bakteria ke apa? Yes. Kita kena tulis sebagai host cell. Contoh kepada host cell barulah E. coli. Dan yang terakhir adalah
Modifying enzyme. Yes, kategori dia adalah modifying enzyme. Tapi contoh dia apa? Contoh dia satu je, dia tak sama. Restriction enzyme dia banyak. DNA ligase. Yes, DNA ligase. So this is the thing you akan jumpa ulang-ulang kali. Nanti masa cuti ni, madam akan bagi masa untuk you ulang kaji menggunakan soalan biobus. Okay, soalan dia agak mencabar sikit lah. Okay, study dulu, try jawab. Minggu depan saya memang nak bincang sebab saya tak nak markah UPS jadi macam hari tu. Untuk mutation dan juga recombinant DNA tu saya nak bincang sebelum kita punya UPS. Okay, so kita dah selesai part tools. Okay, apa pula yang kita katakan tentang method engine cloning? Okay, so sebenarnya ulang-ulang balik ceritanya. Gambar penceritaan tentang method engine cloning ini ada dalam gambar nota muka surat 73 ni. Okay, di mana if kita boleh summary dulu apa dia step dia. Yang pertama mesti isolation of gene. Okay, yang tadi cikgu tu guna huruf I, Ishitas tu kan. Yang kedua, you boleh pakai cleave atau cut. Tak perlu tulis dua-dua. Tapi siapa yang you potong? You potong donor DNA yang ada gene of interest tu kita panggil donor lah. Dan juga mesti N. Mesti N. Plasmid. Sebab tak jadi kalau you potong gene of interest daripada DNA human ni saja, you tak potong plasmid. Dua-dua kena dipotong menggunakan restriction enzyme. Okay. Ini yang C. E, C kan? C. Then another I. Okay, I cheetahs kan? So another I adalah insertion of DNA fragment into plasmid. DNA fragment ini membawa maksud gene of interest tadi dari DNA yang panjang-panjang bila telah dipotong oleh restriction enzyme. Dalam ni ada gene of interest tapi benda ni kita panggil sebagai DNA fragment. KD fragment, dekat dalam fragment tu ada gene of interest. So, apa yang berlaku sewaktu insertion? The DNA fragment ini perlulah inserted. Processing insertion, dia inserted into the open plasmid. Kat sini saya suka kalau you tambah plasmid ni dekat point ini kena tambah open. Kalau plasmid tu tertutup, tidak dipotong, tak bolehlah you nak insert dia. Okay, inserted into the open plasmid. Dan DNA ligase akan join bahagian yang terpotong tadi. Akhirnya selepas step insertion berakhir, yang terhasil adalah recombinant DNA plasmid ataupun ni nama betul yang paling betul is this one. Ataupun kita boleh panggil rDNA ataupun ada setengah buku panggil just recombinant DNA. Tiga-tiga ini merujuk pada benda yang sama di mana apabila open plasmid telah ambil DNA fragment. Okay. Then both target gene and plasmid are joined by using. Okay, itulah dia maksud dia. Okay, saya tak nak terang detail lagi. Okay. Next, kalau you tengok gambar, satu ini dimasukkan dalam satu ini. Nampak satu bulat masuk dalam satu body. Kalau gambarnya sebegini, ini adalah merujuk kepada step nombor 4 ni, transformation. Bila dari satu dia klonkan pula dekat atas ni, okay, proses nak banyak-banyakkan ni adalah amplification. Tapi bila dia tumbuh pula, dia grow jadi blue dengan white, dekat sinilah proses yang kelima kita panggil screening. So, transformation dan amplification inilah yang bergabung. Okay, kalau dalam nota kita, TAR ni. Itu yang dia kata TAR. Bukan TAS. TAS yang ni lah, screening. Okay, dia mesti transformation, masukkan recombinant DNA tadi ke dalam host cell dan dia akan amplify. Okay, so this is the fourth step and the last step adalah screening. Dan proses screening yang kita akan belajar dipanggil sebagai blue-white screening based on Lexi selection. Okay, yang ni saya akan terangkan detail lah kemudian. Okay, so kita tengok satu-satu method. Okay, yang pertama dia kata two different source of DNA are selected and isolate.
apa dia penerangan kepada proses isolation? Kita ada dua source. Pertama mesti kena ambil dari bakteria sel. Di mana apa yang kita ambil? Kita ambil bakteria plasmid. Okey, kalau yang kedua, source yang kedua adalah DNA yang ada gene of interest. Yang ini bukan sekadar dari human cell, dia adalah dari living cell. So tak kiralah daripada human ataupun plant ataupun animal. Apa-apa yang bersesuaian. Okay, kita boleh ambil DNA. Tapi macam yang dia kata, sebenarnya kita tak ambil dalam bentuk DNA. Tapi sebab you belajar yang basic, kita just mention it as DNA lah. Okay, sebenarnya dia ambil dalam bentuk mRNA. Alright, so seterusnya, okay, bila kita ambil dah isolate, okay, sebenarnya dia akan terus cut ataupun cleave. Okay, dua-dua DNA. Isolate ambil dulu. Ambil letak dalam test tube. Okay, dia tak biarkan macam ni. Maknanya kita isolate, so masukkan dalam tabung uji. Sebab you kena ingat, proses ini adalah secara dalam tabung uji kan, Madam kata combine in vitro. So all those process berlaku dalam tabung uji. So bila dia dah isolate plasmid masuk dalam satu tabung uji, DNA yang ada gene of interest masuk dalam satu tabung uji, dan apa yang mereka buat ialah dia akan treat menggunakan, nampak tak? Dia akan nak potong, untuk proses nak potong ni dia akan using same and compatible restriction enzyme. Apa maksud same and compatible? Sekiranya, okay, sekejap. Nak bagi gambaran yang lebih jelas. Okay, sekiranya let's say dalam tabung uji ni, Madam ada plasmid. Okay, satu lagi tabung uji. Madam ada DNA yang panjang-panjang tu daripada source cell. Okay, so apa yang berlaku? Untuk kedua-dua ini, kalaulah Madam pakai EcoR1, dua-dua kena letak EcoR1. Tak boleh satu letak EcoR1, satu letak SMART1. Tak boleh. Sebab kita nak pada akhirnya nanti, okay, EcoR1 ini akan potong plasmid menjadi open plasmid, dan kita tahu EcoR1 cara dia potong macam Madam ajar hari tu, dia akan potong pada tempat yang tertentu dan menghasilkan potongan yang accurate. Kalau potongan bertangga ni namanya sticky end. Potongan yang lurus panggil blunt end. Tapi biasa you all akan jumpa this one. Okay. So bila kita potong menggunakan sama, dia akan potong G macam ni. Okay, dan ni macam ada lukis hari tu. Dan dekat fragment pula, dia akan potong benda yang sama. So fragment ini bila kita bawa masuk kat tengah ni, dia akan compatible. Sebab tu kita kena potong pada menggunakan restriction enzyme yang sama. Okay. So seterusnya, esok Madam nak ajak buat aktiviti. Nanti Madam bagi handout tu. Nanti bagi tahu Madam berapa ramai yang dah balik. Nanti buat list dekat dalam grup kelas masing-masing. Yang dah balik, Madam hantar kat blog. Handout nak suruh buat tengah hari esok. Belanja-belanja supaya korang taklah boring sangat. Korang boleh main potong-potong tu cuti ni. Pasal benda ni. Baru boleh realise. Okay, nanti buat senarai tau. Okay, tak apa. Malam kan Madam print. Ada hantar kat korang. Jangan risau. Tapi kita tak boleh jumpa lama-lama tau. Jumpa kejap je. Madam kata turun. Pergi ambil kejap. Lepas tu kena masuk bilik. Kalau tak nanti Madam kena saman. Okay, sambung. Setakat ni boleh faham tak? Okay, kenapa kita kena pakai same restriction enzyme? Supaya plasmid ini, hujung plasmid yang dipotong dengan DNA fragment yang dipotong itu, dia akan jadi fragment yang compatible. Let's say this one kan dia jadi bertangga macam ni kan. So kat sini mungkinlah dia bertangga macam ni. So this one boleh masuk. Dan dia macam jigsaw puzzle lah. Dia masuk tu exact. Okay. So restriction enzyme, dalam exam jangan tulis RE macam ni tapi korang exam objektif. Cut open the plasmid dengan cara buat a single cut. Yang ni highlight.
Kalau dekat plasmid, kita tak perlu potong banyak tempat. Kita akan potong satu tempat sahaja supaya dia jadi open plasmid. Okay, manakala biasanya tempat yang dia potong ni, inilah tempat kenapa kita kena tahu dekat plasmid ada lexigin. So lexigin ni yang boleh menghasilkan enzim untuk plasmid makan. Tapi kalau restriction enzim potong, dia biasa potong dekat lexi. Jadi gene untuk dia makan tu akan tak boleh guna dah. Kat situ nanti ada gunanya masa kita belajar step screening. Okay, lexi gene is disrupted. So mana-mana yang lexi gene dia terpotong, itu menunjukkan dia adalah plasmid yang ambil gene of interest nanti. Tu nanti kita cerita detail. Okay, manakala dari DNA yang panjang-panjang tadi, dia tak akan buat 2 potongan je. Sebenarnya dia akan buat multiple cut. Macam cikgu tadi cakap. Dia akan produce many DNA fragment. Sebab pada the whole DNA strand, mana-mana kalau ikut arwah ni, mana-mana yang G, A, T, T, C ada dalam sepanjang DNA tu dia akan potong. Kan? Potong cara macam mana? Ya macam Madam tunjukkan hari tu. Antara G dengan G. So dia akan jadi potongan bertangga ni. Dia akan potong macam tu. Okay, then gene of interest and plasmid now having, bila kita potong dengan enzim yang sama, dia akan ada, complementary end. Maknanya complementary ni bukan same You tak boleh tukar perkataan complementary menjadi perkataan same. Complementary ialah melengkapi, macam main jigsaw puzzle kan. Contoh, kalau bentuknya begini, yang boleh bind dekat sini mestilah benda yang bentuknya begini supaya dia melengkapi, sama dengan kes diorang ni. So dia kena saling lengkap, di mana kawasan yang terpotong tadi, let's say kat sini dia tak ada AATT kan. So biasanya hujung fragment tu mesti ada AATT kat situ. Dan yang bahagian bawah ni dia kena ada TTAA. Baru dia complement. Tengah-tengah fragment tu, contoh katalah dia letak kat sini kan. So yang ni mesti AATT. Ni mesti TTAA. Tengah-tengah ni ada gene of interest. Nanti kita tengok you potong-potong sendiri, you buat berdasarkan handout yang ada nak bagi tu. Alright, both target gene and plasmid are joined by using DNA ligase. Okay, so sekarang kita dah masuk step insertion pula. So bila dah ada open plasmid dengan DNA fragment, macam yang dia sebut tadi, apa yang kita insert dalam apa? Kalau you belajar dekat STS nanti, bila soalan keluar dalam bentuk structure, you tak boleh kata plasmid is inserted into DNA fragment. So siapa yang kita nak masukkan? Plasmid ni pembawa. So DNA fragment ataupun target gene tadi. Kita boleh tulis DNA fragment, target gene, gene of interest. Okay, is inserted into open plasmid. Dia tu yang dibawa kepada dalam open plasmid. Dan both target gene and plasmid are joined by using DNA ligase. Inilah ayat-ayat penting dalam part ini. Apa masuk dalam apa? Tambah perkataan open. Both target gene and DNA joined by using DNA ligase. Okay, dan produk dia apa? Produk ni pun selalu ditanya dalam soalan, dia akan menjadi recombinant DNA. Okay, tapi sebenarnya bila proses ini berlaku dalam orang kata dalam makmal. Okay, actually apa yang berlaku ni tadi dah potong. Kita pun tak tahu yang mana dipotong, yang mana tak dipotong. Dan dia akan mix up dua ni dalam satu lagi tabung uji lain. Di mana dalam ni nanti bercampur dah open plasmid dan DNA fragment. Campur. Okay, so apa yang berlaku? Dia tambah pula. Nak tambah apa ni dalam ni? Tadi dah ada open plasmid. Ada DNA fragment. Apa perlu tambah untuk step insertion dalam tabung uji ni? Siapa boleh suggest dengan madam? Kalau dia suggest maknanya dia faham. Apa kita kena letak? Apa perasa yang perlu ditambah dalam step insertion? DNA ligase. So dengan adanya DNA ligase, bila fragment ni pergi dekat certain, let's say this is open plasmid, then this is DNA fragment bertemu.
So DNA ligase akan seal supaya dia bercantum. Okay. Tapi ada juga masanya open plasmid ini tak ada yang join dengan dia, DNA ligase dah seal. So dia jadi kosong. So akan ada dua possibility di mana dia ada yang akan jadi rDNA di mana dia ambil gene of interest ataupun dia adalah non recombinant plasmid. Apa maksud non recombinant plasmid? Belum sempat DNA fragment ni masuk dalam dia, DNA ligase dah seal. So dia just plasmid yang biasa. Walaupun tadi ada restriction enzim potong dia tapi dia tidak ambil apa-apa recombinant lah ataupun gene of interest. Ni non-recombinant plasmid. Boleh faham tak setakat non-recombinant plasmid dengan recombinant plasmid ni? Sebab benda ni saintis tak nampak di dalam tabung uji yang kecil. Campur pula benda-benda halus yang kecil. Jadi by chance akan ada satu possibility yang begini atau yang begini. So saintis ni buat apa pula? Okay, dah ada yang macam ni, dia percaya semua dah bergabung sama ada ini ataupun ini, dia teruskan pula dengan step transformation. Di mana sewaktu transformation sama juga dalam tabung uji juga. Okay, dia ambil satu tabung uji, dalam tabung uji ni dah ada bakteria. E. coli lah. Okay, dia masukkan yang ada dalam ni. Di mana dah ada dua outcome ni. Sama ada dia adalah yang, yang ni tak best. Tak nampak. Sama ada yang bulat sahaja ataupun yang bulat dan dah ada gene of interest tu. So apa yang kita akan buat? Okay, the recombinant plasmid are then inserted back into the bacteria cell ataupun kita panggil sebagai host cell. Contoh kita ni tadi mana kata E. coli. So apa yang akan berlaku? Proses ini dipanggil transformation process. So this thing akan masuk ke dalam bacteria cell. Okay, tapi untuk pengetahuan, setiap bacteria cell ni kenapa dia boleh hidup tanpa plasmid? Sebab dia ada DNA lain yang kita panggil nukleot tu. Okay, so diorang ni semua akan ambil lah. So apa yang dia ambil? Mungkin dia ambil yang kosong. Mungkin dia ambil yang ada rDNA. Saintis tak nampak. That's why bila dia dah pastikan bahan ini, host cell dan juga recombinant plasmid or non-recombinant plasmid ini bercampur untuk berlakunya proses transformation, dia perlu diikuti dengan step amplification. Di mana apa itu amplification? Where the recombinant plasmid is amplified in the host cell, this produce genetically identical copy of recombinant plasmid. So daripada dalam sel ni ada satu plasmid, yang ni tak kira plasmid ni ada satu. So dia akan amplify and then dari sini dia akan jadi banyak-banyak organism. Ini kita panggil fasa amplify. Kenapa kita tak kata ini cloning? Sebab kita tak tahu lagi yang dia ambil ini adakah betul dia ambil yang this one. So kita amplify dulu. Itu yang dalam video tadi dia tunjukkan proses amplification ni. Bila dah berlaku transformation, dia akan ambil cecair dari bakteria ni, dia akan grow dekat atas satu medium yang akan ada antibiotik dan juga sejenis makanan kepada bakteria yang kita panggil agar. Waktu amplification ni dia grow dekat atas tu lah. Then dia akan bersambung dengan step screening. Okay. So kalau kita tengok dekat gambar ni, dia kata this produce genetically identical copies. Kita amplify supaya kita ada copies yang sama lah. Banyak ni. Tapi kalau you baca kat sini, okay, apa possibility yang kita ada? Okay. Daripada proses transformation ini tadi, ini transformation kan? Okay, inserted DNA fragment with gene of interest. Ini adalah option nombor 1 kita tadi. Maknanya plasmid yang dimasukkan dalam host cell ini ada gene of interest. Ataupun dia just masukkan balik inserted DNA fragment without gene of interest. Dekat bahagian ni ada fragment yang masuk. Tapi fragment itu without gene of interest. Tapi yang ni adalah case rDNA lah.
Ni kes yang sama. Cuma ada dekat bahagian fragment ni ada gene of interest ke tidak. Sebab apa? DNA ni dipotong banyak-banyak. Ada kawasan yang ada gene of interest, ada kawasan tak ada gene of interest. So kita nak yang ada gene of interest. Okay, tapi yang dua ni lagi adalah yang memang kita nak exclude daripada kita punya uji kaji. Di mana dia adalah yang ambil plasmid tapi plasmid dia ni memang tak ada langsung gene baru. Dia tak ambil pun DNA fragment. Dia tak ambil pun source cell punya DNA. Yang ni kita tak nak. Ini bakteria biasa. Dan juga ada juga bakteria pada proses ini, dia tak ambil apa-apa plasmid. Ini pun kita tak nak. Sebab dalam konsep yang kita belajar sekarang, kita nak bakteria yang dah bawa gene of interest tu. So ini dua possibility yang kita boleh screen sewaktu step screening. Ataupun nama step ini adalah blue-white screening. Okay, jangan risau, Madam memang nak habiskan. Okay, dan Madam akan stop recording. So Madam akan buat penerangan berdasarkan soalan supaya lepas ni you all baca balik, you all kena buat soalan, tanya dengan Madam apa yang you tak faham tentang benda ni. Ni Madam terangkan dulu. Madam nak bagi habis dulu topik ni, tapi esok kita ada lebih kepada Q&A dan kita akan buat aktiviti waktu kelas. Okay. Alright. So untuk step screening, okay, bila dah amplify, actually proses step screening masa amplify tadi, tahu tak dia amplify macam mana? Dekat atas satu agar plate. Okay, macam petri dish gitu, dia akan letak satu agar. Agar plate ni, apa yang ada, dia macam jelly tau. Dalam agar plate ni ada dua benda. Yang pertama sejenis gula yang kita panggil X-gal dan juga antibiotik ampicillin. Macam pernah dengar kan ampicillin? Okay. So ini yang dia cerita kat sini. Dia kata host bacteria are culture on the nutrient medium containing ampicillin and sugar X-gal. So untuk kita nak tengok yang mana ambil yang mana, lepas transformation tadi kita culture dia dekat atas medium ini. Apa itu ampicillin? Okay, used to identify bacteria yang tak ambil plasmid. So kita nak buang siap-siap option ini yang tak ambil plasmid. So bila dia tak ambil plasmid, dia takkan boleh survive untuk hidup dekat atas medium ini. Sebab medium ni ada ampicillin. Mana-mana bakteria yang tak ambil plasmid, maksudnya dia tak ada apa. Dia tak ada ni. AMPR ni dia tak ada. Ampicillin resistant gene dia tak ada sebab dia tak ada plasmid. Kalau dia ada plasmid, of course dia boleh grow dekat atas medium tu sebab setiap plasmid ada AMPR. Ini pentingnya ampicillin resistant gene ini kepada bakteria. Okay, so let's say dia di-grow dekat atas medium yang begini. So mana-mana yang tak ada plasmid macam ni, dia takkan boleh grow. Maknanya dia terus matilah. Tak ada. Okay, sebab ada ampicillin di situ. Manakala perlu juga kita letak X-gal. Apa itu X-gal? Kita nak identify bakteria yang merupakan yang ada recombinant plasmid. So X-gal ini adalah sejenis sugar makanan kepada E. coli ni. Okay, so apa step screening? Okay, screening ialah important to identify clone of host cell that carry recombinant plasmid. So kita tak kira lah dia bawa yang ada gene of interest atau yang tak ada gene of interest, tapi kita nak this one. Okay, sebab sebenarnya nak tahu dia bawa gene of interest ataupun tak gene of interest, tak boleh pakai blue white screening. Yang ni kita boleh tahu yang dia ambil dulu fragment je. Dia kena buat acid probe yang lain pula. Okay, tapi untuk level kita just nak tentukan yang mana diambil recombinant plasmid. Okay, then dia kata because of some host cell do not take up plasmid and some taken non-recombinant plasmid. So X-gal ni kita nak guna untuk bezakan this one dengan this one. Kita tak nak yang tak ambil gene of interest. Yang ni pun kita nak eliminate daripada kita punya sampel yang kita akan clone. Sekarang ni baru amplify. Nak tentukan yang mana baru clone banyak-banyak. Okay, so identify clone of cell that carry recombinant plasmid. Okay, nama proses ini adalah blue-white screening. 3 types of colony can be identified. Okay, so maknanya nanti bila yang ni dah dibuang, atas plate ini nanti akan ada beberapa jenis bakteria.
Satu bakteria tu warna biru. Bakteria biru. Koloni dalam satu koloni ni ada berjuta bakteria, beribu-ribu. Ada juga yang warna putih. Okay. So yang putih yang mana? Yang biru yang mana? So dia antara yang ni biru ke, yang ni putih ke. So kita nak tahu sebab this one dah tak ada dah. Ini yang diterangkan. Bacteria cell without any plasmid will die. Ini kes yang mula-mula tadi. You boleh lukis. So dia ni yang mana? Dia ni bakteria yang tak ada plasmid. Ini point nombor 1 ni. Yang ni kita dah eliminate tadi sebab disebabkan oleh ampicillin. Bacteria cell without any plasmid will die. Sebab dia not resistant to ampicillin. Ini yang madam cerita nombor 1 tadi yang dah terkeluar. Okay, only bacteria that have plasmid contain ampicillin resistant gene able to grow. So sekarang yang able to grow adalah 3 lagi ni. Tiga-tiga ni adalah atas plate ni sama ada biru ataupun putih. Okay, so diorang ni yang mana? Okay, bacteria with non-recombinant plasmid do not contain target DNA will turn blue. Ni penting ni. Yang blue adalah yang mana? Kalau tak tahu kita lukis. Bagi gambaran kat minda kita. Dia adalah bakteria. Ni nukleot dia. Dia ada. Tapi ini adalah non-recombinant. Maksud non-recombinant apa tadi madam kata? Dia tak ambil gene of interest. Manakala dia kata bacteria with recombinant plasmid contain target DNA will remain white. So manakala yang white ini pula adalah yang macam mana? Dia adalah bakteria yang ambil plasmid dan plasmid dia ada gene of interest. So ini yang kita sebut dia ni sebagai rDNA lah. rDNA tu pada plasmid dia lah. So kita nak yang ni lah, ini white. This one yang kita nak grow kan. Sebab dia ada gene of interest. Yang ni pun kita tak nak. Okay, so apa peranan X-gal ni tadi? You dah tahu yang mana blue, yang mana white. Okay, macam mana dia buat? Okay, bacteria containing white colonies. Dia kata, okay, kalaulah bakteria tu yang white colonies, dia carry recombinant plasmid. Ni yang kita cerita tadi. Jadi, kawasan LAC-Z dia was inserted with target DNA. Okay, madam nak relate balik. Okay, ini let's say plasmid, dia ada satu kawasan yang kita kata ada LAC-Z. Dia ada ORI, dia ada AMPR. Okay, so kalau restriction enzyme potong, dia akan potong pada kawasan LAC-Z ni. Tak nampak pula LAC-Z ni. Jadi, bila dia jadi open plasmid, dia akan jadi open plasmid yang bahagian LAC-Z dia ni terpotong. Jadi bila LAC-Z dia terpotong, itu yang kita sebut LAC-Z gene dia disrupted dan menjadi non-functional. Cuba bayang gene tu kena baca semua barulah jadi enzim. Tapi LAC-Z dia terpotong, tengah-tengah masuk benda lain. So, bila LAC-Z dia terpotong, LAC-Z ini tak boleh menghasilkan enzim beta-galactosidase yang digunakan untuk hydrolyze enzim X-gal. Okay, di mana X-gal ni kan sugar. Okay, X-gal, kalau ada beta-galactosidase, X-gal ini dihydrolyze dan dia akan menyebabkan kawasan medium tu bertukar menjadi biru. Ni kalau ada. Tapi beta-galactosidase ini dihasilkan oleh LAC-Z gene. Kenapa koloni ni jadi warna putih? Sebab LAC-Z gene dia disrupted. Kenapa disrupted? Sebab kena potong dengan restriction enzyme dan tengah-tengah dia ni akan ditambah pula dengan gene of interest tadi. DNA fragment tadi. Berbeza dengan mana-mana bakteria yang kekal
bulatnya. Kawasan Lexi dia not intact dia panggil. Intact ni maknanya tak terpotong lah. This one yang terpotong ni kita panggil disrupted Lexi. Okay. Intact Lexi. So bila gene ini tak terpotong, dia boleh menghasilkan beta galactosidase. Bila ada beta galactosidase hydrolase X-gal dan appear sebagai biru. Ini yang diterangkan. Blue colony carry non-recombinant plasmid. Dia tak ambil gene of interest. Okay, maknanya pada step insertion tu, dia adalah case yang ini tadi. Dia case ni yang tak ambil. Yang ni Lexi dah disrupted lah. This one Lexi dia masih intact. So bila dah duduk dalam badan bakteria, akibat dia ialah Lexi dia masih intact dan functional atau disrupted atau non-functional. So dia boleh produce beta galactosidase. Bila dia ada beta galactosidase ini boleh hydrolase. Tolong betulkan X-gal ini, X dia kena huruf besar. Hydrolase X-gal sugar dan dia akan form blue color product. Tu tindak balas tu lah yang menyebabkan jadi biru. So koloni tu jadi biru. So maknanya kawasan yang ada koloni biru ni, koloni ni dapat makan lah. Dan dia adalah non-recombinant plasmid. So persoalan dia, kita nak pada cloning ni, kita nak pilih koloni biru ke koloni putih? Jadinya? Kita nak pakai koloni biru ke koloni putih? Putih. Putih. Mana kita nak? Yang mana yang ada gene of interest sekarang ni? Putih ke biru? Putih. Putih. Jadi buat apalah kita nak growkan yang biru? Sebab yang putih tu yang hidup. Ya, bukan yang putih tu yang ada gene of interest. Kita perlukan gene of interest. So, saintis akan ambil koloni putih dan growkan banyak-banyak. Sebenarnya, E. coli inilah yang tolong hasilkan insulin untuk pesakit-pesakit diabetes sekarang. So, insulin tu tak dihasilkan dalam badan kita. So, kita ambil gene insulin, letak dalam badan E. coli. So, E. coli tu buat sendiri. Dan kita ekstrak je ambil insulin yang dia dah siap buat, masuk dalam botol, bagi. Tapi ada orang kata, madam, maknanya kita masukkan E. coli ke dalam badan kita? Tak. Dalam makmal, saintis dah ekstrak dah dia punya enzim tu. Okay. Saya rasa itu je hari ni. Saya tak nak buat kelas panjang-panjang pun. Okay. Video ni nanti saya akan upload sekejap lagi bila dapat je. Okay. Alamak, tak recording. Recording tak stop lagi. Okay. Jadi, tengok balik mana yang lain sangkut-sangkut. Saya akan terus assign sekejap lagi Biobus 7 dulu. Okay. Supaya YouTuber jawab soalan Biobus. Ke tak nak? Ke nak jawab lepas tadi masa cuti? You all nak bila? Alamak. Cuba bagi idea kat saya. You all nak macam mana? Nak bincang minggu depan